wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami iaitu kumpulan ke-9 akan membentangkan tentang pentaksiran berterusan yang kedua kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMFT 3213. Isi kandungan pembentangan kami pada hari ini, yang pertama adalah ahli kumpulan, yang kedua tajuk dan aplikasi, yang ketiga SK dan SP di SKP tahun 4, yang keempat objektif, yang kelima pendekatan pembelajaran dan strategi, yang keenam kandungan BBM, yang ketujuh pautan rakaman dan yang ke-8 adalah ramai. Berikut merupakan ahli kumpulan kami. Yang pertama ialah Kisah Khadijah BK Afizi dengan angka giliran 2022440064 dan saya Nur Aina Yasmin binti Mar Azam dengan angka giliran 2022440071. Jadi tajuk dan aplikasi yang akan digunakan adalah Canva bagi yang pertama, yang kedua adalah Wordwall dan yang ketiga Educapay. Kumpulan kami akan mengambil di SKP tahun 4 iaitu standard kandungan 5.3 memahami dan membina ayat mengikut konteks, dan standard pembelajaran 5.3.1 iaitu memahami dan membina pelbagai ayat tunggal dan ayat majmuk mengikut konteks. Objektif pembelajaran pada hari ini, murid dapat membincangkan definisi ayat tunggal dan ayat majmuk beserta 2 contoh ayat. Yang kedua, membina sekurang-kurangnya 4 daripada 6 ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. Pendekatan pembelajaran yang akan kami gunakan ialah pendekatan didaktif. Pendekatan didaktif ialah pendekatan yang diajar dengan bermula daripada hukum, teori, peraturan atau prinsip dan diikuti dengan mengaplikasinya ke atas contoh yang khusus. Cara pelaksanaan kaedah ini adalah lebih kepada generik kepada spesifik. Contohnya, guru perlu memaklumkan murid tentang objektif pembelajaran ketika sesi pembelajaran sedang berlangsung. Peranan guru di sini ialah membimbing murid terhadap konsep yang diajar bagi membolehkan mereka menyelesaikan masalah atau membuat satu kesimpulan. Contohnya, pada mata pelajaran Bahasa Melayu yang ingin diajar ialah ayat tunggal dan ayat majmuk. Di sini guru perlu menerangkan kepada murid tentang definisi ataupun konsep kedua-dua ayat tersebut beserta dengan contoh. Kemudian, murid akan menyelesaikan masalah berdasarkan konsep yang dipelajari. Di sini, guru hanya berperanan sebagai pembimbing. Seterusnya, yang kedua ialah kami menggunakan strategi berasaskan bahan. Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran ini, bahan pembelajaran sangat penting. Guru atau murid bergantung sepenuhnya kepada penggunaan bahan pelajaran untuk mencapai objektif pelajaran. Strategi pengajaran dan pembelajaran lebih mengutamakan kecekapan dan kemahiran untuk menggunakan bahan pelajaran untuk mencapai objektif tersebut. Penggunaan bahan mengajar akan membantu murid untuk memahami konsep dan abstrak dengan lebih jelas. Misalnya, dalam hal ini, guru akan menggunakan BBM ataupun bahan bantu mengajar digital bertujuan untuk mendedahkan murid kepada teknologi. Baiklah, seterusnya adalah kandungan bahan bantu mengajar. Jadi, bahan yang pertama yang kami gunakan adalah Canva. Jadi, secara berpasangan, murid akan membaca dan memahami slide Canva berkaitan ayat tunggal dan juga ayat majmuk. Seterusnya, setelah selesai aktiviti tersebut, guru akan memanggil murid secara rawak untuk menerangkan balik pemahaman mereka mengenai ayat tunggal dan ayat majmuk yang telah dibaca. Jadi, pada akhir aktiviti tersebut, guru akan merumuskan aktiviti yang dijalankan. Baiklah, seterusnya kita akan lihat slide Canva tersebut. Baiklah, jadi dalam Canva slide Canva ini, guru akan menerangkan mengenai ayat tunggal dan ayat majmuk. Jadi, murid akan baca definisi ayat tunggal yang terdapat dalam slide. Seterusnya, murid juga dapat melihat contoh yang telah diberikan oleh guru. Contohnya di sini terdapat 2 ayat tunggal. Seterusnya, definisi ayat majmuk.
serta 2 lagi contoh ayat majmuk. Bahan bantu mengajar yang kedua ialah kami menggunakan aplikasi Wordplay. Kumpulan kami telah memilih untuk menggunakan aplikasi Digital Wordplay. Ia merupakan bahan bantu mengajar kita PDP. Wordplay ini adalah satu platform pembelajaran yang digital yang memudahkan guru untuk membuat berbagai jenis aktiviti yang menyeronokkan. Kelebihan aplikasi Wordplay ini akan menyediakan berbagai macam aktiviti pembelajaran termasuk puzzle, kuis, permainan kad dan banyak lagi. Oleh itu, guru dapat mencipta pengalaman pembelajaran yang pelbagai dan dapat menarik minat murid. Aspek yang terkandung dalam aplikasi ini ialah murid akan diberikan satu pautan berkaitan dengan ayat tunggal. Apabila murid telah menekan butang start ataupun mula, murid akan menyusun perkataan-perkataan tersebut. Perkataan-perkataan ini berada dalam keadaan yang tidak teratur, jadi murid perlu menyusun semula perkataan ini menjadi satu ayat tunggal. Murid akan diberikan masa selama 30 saat untuk menyelesaikan setiap soalan. Ini apabila murid telah menyelesaikan satu soalan dan seterusnya. Apabila pelajar menyusun perkataan yang salah, warna pada perkataan tersebut tidak ada. Seterusnya, baiklah, seterusnya bahan yang ketiga iaitu Educable. Jadi berdasarkan bahan Educable, kami menggunakan isi kandungan yang terdapat dalam buku teks pada muka surat 113 daripada buku teks tahun 4. Jadi soalan yang terdapat dalam buku teks kami jadikan sebagai konten dalam permainan Educable. Jadi murid melaksanakan aktiviti menggunakan aplikasi Educable di mana pelajar ataupun mereka akan mengisi tempat kosong menggunakan perkataan yang telah disediakan. Jadi murid juga akan memilih kata hubung yang sesuai dan menyempurnakan ayat dengan baik. Jadi mari kita lihat aplikasi Educable. Jadi di sini terdapat satu ayat majmuk yang tidak lengkap. Jadi murid perlu menggunakan beberapa patah perkataan untuk mengisi permainan ini. Baiklah, setelah selesai murid akan klik pada butang check. Seterusnya kita akan berpindah pula kepada soalan seterusnya. Jadi setelah selesai satu soalan, murid akan menjawab soalan seterusnya dengan pilihan jawapan yang lebih banyak daripada tempat kosong yang disediakan. Baiklah, seterusnya. Berikut merupakan pautan aplikasi Wordplay dan Educable. Murid boleh menekan pautan tersebut untuk masuk ke dalam aplikasi tersebut. Sekian, terima kasih.